ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sebenarnya mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, cakap saja ya. Macam kumpulan hari ni yang nak guna kalimah tulisan alif lam lam ha ni kepada Tuhan dia. Jadi ada negara-negara membenarkan, dan di Malaysia ni kita ada undang-undang yang tersendiri. Perbincangan-perbincangan, setiap negeri dia ada sultan, ada yang di-Pertuan Negeri di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi mereka ada hak untuk menyekat kebebasan ni. Kita kata nak bebas, biar bebas. Tapi sakit hati kita tengok kalimah Allah duduk di tempat syirik. Kenapa? Allah, kita belajar akidah, Allahu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tiba-tiba ada anak. Guna kalimah lain lah, tak usah guna kalimah Allah. Allah kalimah yang suci untuk kita. Polemik ni tak habislah, ada pro kontra, tapi kita lebih cenderung kepada kumpulan yang mengatakan tidak perlulah puak-puak dia guna kalimah Allah. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya mereka itu tiada mempunyai pengetahuan mengenainya, kata ya, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Memang dusta. Tengok nota di bawah 707. Dakwaan kaum kafir yang mempersekutukan Allah dengan anak pinak itu sebenarnya tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, hanyalah rekaan yang dusta yang berlanjutan dalam kalangan mereka turun-temurun. Sampai hari ni pun cerdik-cerdik dah, kaji-kaji dah, tapi masih lagi dengan suasana begitu. Kecuali golongan yang Allah Ta'ala beri hidayah. Alhamdulillah, berapa ramai pengikut-pengikut yang mendakwa Tuhan ada anak ini telah masuk Islam, telah mentauhid Allah Azza wa Jalla dengan semurni-murninya. Bahkan mereka pula berdakwah menggunakan pengalaman-pengalaman yang lalu untuk mendakwah orang-orang yang masih lagi berpegang dengan Tuhan ada anak ini. Kita kata jazahumullahu khairah. Allah lah balaslah jasa baik kepada sahabat-sahabat kita yang dulunya agama lain kemudian masuk Islam, dan mereka berdakwah kepada kaum dia, kepada bangsa dia, kepada orang yang masih berpegang dengan pahaman-pahaman lama yang ada. Sebab kata orang yang ada di situ dia tahu apa yang orang pernah masuk dalam rumah tu, dia tahu apa di situ. Kita yang belajar kat luar ni lain sikit kan? Ada maklumat tapi tak sama orang pernah duduk kat dalam. Baiklah, kita pergi pada ayat yang ke-6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Jadi bila Nabi kita ni dia terlalu fikir sangat kepada umat dia yang tak dengar kata, dakwah dia tidak dipakai, tidak diterima, akhir Allah Ta'ala bagi nasihat awal-awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membinasa dirimu, jangan duk memikir banyak. Kita ni kalau fikir sangat-sangat dia jadi stres, depression, dia jadi kemurungan. Maka ketika itu na'udzubillah macam-macam boleh terjadi. Jadi kita kena usahalah cepat-cepat, kalau ada benda-benda begini, cepat-cepat pergi jumpa ahli motivasi, doktor sekretari, doktor bahagian jiwa, ataupun jumpa asatidah-asatidah kita yang boleh beri nasihat motivasi supaya hilangkan cepat sebelum dia melekat dalam kepala yang sangat berbahaya. Maka Allah sebut di sini
disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Sahabatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota 708. Yakni kaum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan juga beriman pada Quran dan enggan memeluk Islam sebagaimana yang engkau harap-harapkan. Nabi doa agak pak saudara dia, keluarga dia, orang-orang yang rapat dengan dia, ini yang support mula-mula sekali. Tapi sebaliknya, yang support dia orang lain. Orang nak beranak dia, inilah yang paling keras menentang. Abu Lahab, pak saudara, anak orang-orang Mekah, jiran tetangga dia belaka. Tapi mereka menentang. Maka janganlah engkau membinasakan dirimu dengan menanggung duka cita terhadap mereka. Kita kena ada perasaan sedih, tapi jangan duka cita, jangan stres sampai mereka membinasakan diri. Tugasmu hanya menyampaikan perintah Allah, dan Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Yang di beberapa kali dah kita duk bincang tentang kuasa hidayah ni. Kuasa siapa? Kuasa Allah, bukan kuasa orang lain. Allah Ta'ala yang maha berkuasa memberi hidayah kepada siapa dia? Kepada hamba-hamba dia. Kita, bagi kitanya hidayah irsyad, bagi bimbingan, bagi jalan. Tapi hidayah taufik itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, dalam ayat ini yang kita simpulkan, tadi kita dah sebut 3 syarat suatu amalan itu nak naik taraf darjah amal soleh. Dalam ayat ini Allah Ta'ala juga sebut nak jadi amal soleh itu, iaitu tidak cukup dengan hanya beriman, tapi dia ada amal. Tanda ini mazhab Ahlus Sunnah, iman berkata dengan lidah, tasdik dengan hati, dan amal dengan anggota, baru lengkap. Dia panggil la budda ma'al iman minal amal. Kita beriman sekali dengan beramal. Tak boleh iman saja. Ada ulama salaf, orang tanya dia, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Syekh, bukankah kunci syurga itu la ilaha illallah? Maknanya kalau la ilaha illallah kita beriman je lah, walaupun tak salat syurga. Yakni faman utiya bihi futihalah. Siapa dia ada la ilaha illallah, dia boleh masuk syurga. Kata dengan Syekh, ya betul, walakin hal yaftahul miftah bila asnan. Dia kata boleh ke anak kunci yang tak ada gigi? Mana kan kunci kita ada gigi tu, dia panggil asnan. Kalau batang kayu gitu ya, jadi tak boleh. Maka maksud dianya miftah tu mesti ada syarat, ada bentuk dia. Makna kata la ilaha illallah, tapi muqtada la ilaha illallah tu mesti dilakukan, baru dia jadi miftah, jadi kunci. Zaman kita ni jangan sebut, ustaz sekarang ni orang tak main lah kunci-kunci gigi-gigi, orang main strek buka pintu. Tak apalah, yang pentingnya kita ambil yang asal kunci itu kena ada dia punya gigi dia tu kena ada.